بسم الله الرحمن الرحيم. Salam sejahtera, seperti apakah kisah ini? Mari kita sama-sama saksikan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dalam sejarah bangsa kita. Mari kita dengarkan dalam kisah ini. Agar faham apa yang kami sampaikan dalam kisah kali ini. Alele kepelbagaian genetik yang berada pada lokus atau tempat yang sama dalam suatu kromosom homologos. DNA, asid deoksiribonukleid. Ia ialah jujukan kod genetik yang menghasilkan protein. G ini unit pewaris yang biasanya terletak pada tempat atau lokus yang sama dalam suatu kromosom. Haplotype, kumpulan gen-gen dalam satu organisma yang diwarisi bersama oleh ibu atau bapa. Haplogroup, kumpulan yang mempunyai persamaan haplotype yang berkongsi keturunan yang sama dengan mutasi polimorfisme, nukleotida tunggal, SNP. SNP, single nucleotide polymorphisma, variasi pasangan tapak DNA tunggal, single base pair, dalam jujukan DNA. Tidak syak lagi bahawasanya Melayu ialah sebuah bangsa yang tergolong dalam kelompok manusia moden, iaitu Homo sapiens. Manusia adalah antara organisma yang tidak mengalami evolusi secara drastik. Kita bukanlah tercipta melalui evolusi daripada haiwan yang tiada akal kepada manusia yang berakal. Kajian menunjukkan bahawa set kromosom manusia, iaitu 23 pasang set kromosom, tidak berubah sejak dahulu sehinggalah sekarang. Hal ini demikian kerana kepelbagaian manusia hari ini adalah akibat daripada perubahan minor dalam set alele yang disebabkan oleh pemilihan semula jadi natural selection mengikut tempat dan cuaca. Maksudnya, jika manusia yang mendiami kawasan yang sejuk dan tinggi, warna kulitnya akan menjadi cerah dan mempunyai kemahiran yang tinggi dalam mendaki gunung, contoh Sherpa di Nepal dan malim gunung di Gunung Kinabalu. Dan jika manusia tersebut mendiami kawasan yang panas dan dikelilingi laut, warna kulitnya akan menjadi gelap, sedikit dan memiliki kemahiran yang tinggi dalam belayar di laut lepas. Oleh itu, kawasan geografi manusia hari ini ialah hasil daripada penghijrahan manusia dari suatu tempat ke seluruh muka bumi Allah ini sebagai khalifah. Tambahan pula, ia telah ditetapkan bahawasanya manusia diciptakan bersuku-suku. Walaupun bapa dan ibu mereka bermula daripada satu jurai keturunan, iaitu keturunan Adam dan Hawa. Kajian DNA yang dikenali sebagai single nucleotide polymorphisma, SNP, atau polimorfisme nukleotida tunggal ialah kajian lanjutan yang dijalankan untuk mengkaji pewaris manusia daripada jurai ibu, menggunakan kajian DNA mitokondria. Dan daripada juraian bapa, menggunakan kajian DNA kromosom Y. SNP ialah teknik yang digunakan oleh ahli-ahli forensik untuk mengesan DNA fingerprint, untuk mengesan jalur keturunan daripada sebelah ibu atau bapa. Walau bagaimanapun, kajian DNA tunggal tersebut juga boleh digunakan untuk mengkaji umur DNA sesuatu bangsa secara in situ. Hal ini bermaksud kajian ini boleh mengesan umur sesuatu bangsa dan keberadaannya di kawasan tersebut. Bersandarkan kepada umur relatif sesuatu DNA dengan teori kemenjadian DNA, iaitu 5 juta tahun dahulu. Genetik mitokondria Hawa, mitochondria EVE, ialah set genetik mitokondria yang hanya dibawa oleh genetik ibu sahaja. Ia ditemui oleh Chan
Stoneking dan Wilson yang menerbitkan artikel berkenaan mitochondria EVFE dalam majalah Nature pada tahun 1987. DNA mitokondria yang ditemui dalam manusia moden berusia lebih kurang 200,000 tahun lalu berdasarkan kepada indikasi manusia pertama yang diciptakan berusia 5 juta tahun dahulu. Justru daripada bukti DNA mitokondria, dapat disimpulkan bahawa bangsa manusia moden hari ini, Homo sapiens, bermula di Afrika Timur, seawal 200,000 tahun dahulu dan genetik anak Melayu juga daripada juraian yang sama. Setelah mereka keluar dari Afrika, mereka telah sampai di tanah Melayu seawal 74,000 tahun dahulu dengan menyeberangi Laut Merah, berjalan ke selatan Semenanjung Arab, terus ke pantai barat India. Bergerak melalui laluan pantai yang lebih landai dan panas berbanding laluan gunung yang membeku di zaman dahulu, terus ke Indochina kira-kira 74,000 tahun dahulu sebelum berlakunya bencana alam maha dahsyat iaitu letusan gunung berapi Toba yang mengorbankan lebih 70% daripada penghuni bumi ketika itu. Manusia yang terselamat daripada bencana tersebut ialah mereka yang sempat berlindung di dalam gua luas di tanah tinggi iaitu di Gua Nia, Gua Gunung Runtuh, Gua Teluk Kelawar dan pelbagai kawasan tanah tinggi yang melahirkan progeni bangsa-bangsa asal di Asia Tenggara yang dipercayai berasal daripada 4 bangsa purba di Asia Tenggara. Oleh itu melalui dapatan kajian DNA mitokondria mtDNA, Melayu ialah antara bangsa terawal yang masih bermandiri di dunia ini seawal 60,000 tahun dahulu. Dan antara pecahan genetik tertua dari Afrika sebelum berevolusi di kawasan yang lebih sejuk iaitu ke arah utara dan timur melalui dapatan kajian Yao et al. 2002 yang bertajuk Phylogeographic Differentiation of Mitochondrial DNA and Hanchi Nasir. Migrasi bangsa Cina bergerak dari selatan, bermula dari Asia Tenggara ke negara Cina. Hal ini demikian kerana genetik Melayu lebih tua daripada Cina dan teori out of Yunnan dan teori out of Taiwan ditolak sama sekali. Lebih kurang 74,000 tahun dahulu, nenek moyang Melayu telah berkampung di kawasan pendalaman Asia Tenggara, menjadi induk utama kepada bangsa Daik di utara Vietnam dan Indochina hari ini sekaligus menurunkan generasi Melayu, Moh, Khmer dan BYU. Kawasan di pendalaman Asia Tenggara telah menjadi kawasan takungan genetik Melayu dan Moh sejak zaman berzaman serta bergerak ke benua Sunda sejak 60,000 tahun dahulu. Penulis bukan menukilkan berkenaan kaum Semang Semat Mata, bahkan bersama-sama Semang ialah nenek moyang orang Melayu, mtDNA Melayu yang dikaji oleh pengkaji-pengkaji genom di USM Kubang Kerian menunjukkan hasilnya menghampiri usia Semang iaitu dalam lingkungan 59,000 tahun dahulu. Kajian ini membuktikan orang Melayu ialah pendatang ke tanah ini, iaitu antara pendatang pertama yang menjadikan kawasan ini sebagai tanah air mereka. Mereka juga bernasabkan kepada keturunan yang keluar dari Afrika. Walaupun didapati Melayu tidak mempunyai genetik Afrika, alele jenis E, tetapi orang Melayu kaya dengan genetik yang bermutasi kitaran pertama daripada genetik ini, alele M, N dan R, serta penanda genetik maker, orang Melayu ada banyak persamaan dengan penduduk di Kepulauan Melayu, Mikronesia dan Polinesia. Kajian juga mendapati pergerakan penutur Austronesia di kawasan Kepulauan Melayu berdasarkan DNA ialah dari pendalaman Asia Tenggara ke Semenanjung dan seluruh kepulauan sebelum bertemu dan bersemenda dengan penduduk yang datang dari Taiwan di Papua dan Filipina. Kromosom Y ialah set kromosom seks yang hanya terdapat pada lelaki.
Melalui kajian yang dijalankan, kromosom Y hanya boleh diwarisi oleh anak lelaki sahaja. Hal ini membolehkan kajian terperinci berkenaan dengan pewarisan daripada sebelah bapa atau paternal. Kajian genetik SNP secara paternal dikenali sebagai YCH Chromosomal Most Recent Common Ancestor, YMRCA, iaitu kajian terperinci yang mendapati umur kromosom Y Adam yang dikaji adalah dalam lingkungan 200,000 tahun juga. Hal ini menjadikan teori manusia yang datang daripada satu ibu dan bapa menjadi lebih tinggi kesahannya. Banyak kajian genetik yang dilakukan dengan pelbagai keputusan yang agak memberangsangkan bagi mengesan Y kromosom dalam orang Melayu dan seluruh kepulauan. Dalam kebanyakan alele yang dikaji, dapatan alele non-Afrika yang sampai ke Kepulauan Melayu ialah alele KM yang tiba di alam Melayu sejak 10,000 tahun dahulu. Kajian oleh Tatiana M. Karafid 2015 mendapati bahawa haplogroup KM526 sangat spesifik kepada orang yang berada di Austronesia. Dan ia bermula di Kepulauan Melayu sebelum tersebar ke seluruh arah. Berdasarkan dapatan kajian tersebut, jelaslah bahawa ibu orang Melayu telah berada di Kepulauan Melayu sekurang-kurangnya 50,000 tahun dahulu. Dan bapa orang Melayu pula 40,000 tahun dahulu melalui haplogroup K dan berkemungkinan sampai pada masa yang sama tetapi mengalami mutasi yang berbeza. Hal ini demikian kerana mtDNA daripada ibu lebih stabil dan sukar bermutasi disebabkan ia terletak di luar nukleus. Tetapi Y kromosom berada di dalam nukleus sesuatu sel. Menerusi dapatan kajian tersebut juga, didapati orang-orang yang berada di timur dan timur laut Kepulauan Melayu ialah cucu dan cicit nenek moyang kita yang bermigrasi ke sana, bukan migrasi dari sana kemari. Walau bagaimanapun, teori slow boat ataupun out of Taiwan juga berkemungkinan besar berlaku pada 3,000 tahun dahulu. Pertembungan ini mewujudkan keturunan kita yang bertutur dalam bahasa Melayu atau bahasa Austronesia ini. Kesimpulan daripada dapatan kajian genetik, dapatlah dinyatakan bahawa Melayu juga ialah pendatang, iaitu antara gelombongan pertama yang keluar dari Afrika dan ditakdirkan menjadi khalifah di kawasan Kepulauan Melayu. Namun perlu diketahui, oleh sebab jarak masa yang terlalu panjang, Kepulauan Melayu menjadi tanah air, homeland, orang Melayu sejak berpuluh-ribu tahun dahulu dan menjadi bangsa induk kepada bangsa lain yang berada ke arah timur, sehingga ke Hawaii dan Rapa Nui. Serta ke arah utara iaitu ke arah China, Jepun dan Korea. Mereka yang pertama membina ketamadunan dan negara bangsa mereka terlebih dahulu sebelum migrasi yang berlaku ketika zaman moden dek penjajah British. Berdasarkan kajian ini juga, orang Melayu sudah layak mendapat gelaran Bumiputera dan Pribumi di Kepulauan Melayu.